Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bagi pengurusi yang amat berhormat Encik Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga Setiausaha Agung DAP, Saudara Mustafa Kamil Ayub, Naib Presiden Parti Keadilan, Saudara Wan Zainal, Kepala Pengurusi Parti Keadilan Negeri, Yang Berhormat Dr. Maria, Saudara Khalid Samad daripada PAS, Ustaz Azman Syafawi, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS, pimpinan-pimpinan DAP, Keadilan dan PAS, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan di kawasan Medan Selera ini. Ini suatu yang sangat baik untuk kita semua. Di samping bersantai menjamu selera, kita juga menjamu halwa telinga untuk kepentingan kita bersama. Selera yang tuan-tuan sedang jamah itu ialah untuk kepentingan mengisi kekenyangan perut tuan-tuan, tetapi halwa telinga yang telah dan akan terus disampaikan ini untuk kepentingan bukan sahaja kehidupan kita tetapi generasi kita yang akan datang ini, insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu kepada semua atas jasa pengorbanan ibu yang sangat bermakna kepada kita. Begitulah sifat ibu, tuan-tuan, dia sanggup berkorban untuk membesarkan kita, mendidik kita, mengasuh kita, menyusu kita, menyuap nasi kepada kita. Begitulah juga sifat seorang ayah yang sanggup bertungkus lumus apa sahaja demi untuk kebaikan dan kebahagiaan kehidupan kita semua. Tapi malangnya sifat ini tidak ada kepada pemimpin Barisan Nasional. Sifat ibu yang sepatutnya memberikan didikan dan asuhan, menjaga kita, memikirkan bagaimana kalau kita kelaparan, kita didahulukan. Tetapi ini sifat yang ada kepada pemimpin Barisan Nasional. Dia kira perut dia sahaja, dia tak kira perut anak dia. Kita ni sepatutnya dilihat sebagai anak dia. Sudah berapa puluh tahun seperti mana yang disebut oleh saudara Wan Zainal tadi, masalah tanah tidak selesai. Tapi setiap kali pilihan raya, maka mereka akan menawarkan apa-apa tawaran, kononnya satu jaminan untuk menyelesaikan masalah tanah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di negeri Sarawak, khususnya di Kampung Nangka ataupun di Don Nangka ini. Saya dimaklumkan tadi oleh media, saya dengar laporan media, Perdana Menteri akan datang hari Khamis ini, dan antaranya hari Rabu akan membuat pengumuman berkaitan dengan beberapa penyelesaian yang termasuk juga ialah masalah tanah. Jadi saya nak sebut di sini bahawa kenapa perlu tunggu Perdana Menteri. Masalah tanah ialah masalah bidang kuasa kerajaan negeri. Kenapa kita harus bergantung kepada seorang Perdana Menteri yang datang nak mengumumkan satu penyelesaian kepada masalah tanah dalam negeri Sarawak yang telah pun memakan usia puluhan tahun yang tidak dapat diselesaikan. Sebab itu saya percaya bahawa apapun yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri nanti ialah dia bersifat hanya sebagai janji kosong untuk memenangi hati masyarakat, khususnya pengundi-pengundi yang berhadapan dengan masalah tanah ini, supaya tuan-tuan memberikan undi tuan-tuan terus kepada Barisan Nasional. Jadi sebab itu bagi saya, tuan-tuan tidak seharusnya terpedaya dengan apa yang akan diumumkan nanti oleh Datuk Najib. Yang pentingnya ialah tuan-tuan harus ada satu tekad, satu azam, tekad yang bulat untuk pastikan bahawa kali ini kita harus berikan kepada Richard untuk mewakili kita ini bagi Parlimen dalam pilihan raya kecil, Parlimen Sibu ini. Saya nak jelaskan bahawa dua faktor utama kenapa kita harus berikan kepada Richard, untuk kita berikan kepada DAP, untuk kita berikan kepada Pakatan Rakyat. Pertama, sudah tentulah apa yang telah disebut oleh saudara Wan Zainal tadi. Itu merupakan faktor utama, faktor perkara yang sudah berlarutan puluhan tahun, yang gagal diselesaikan oleh Kerajaan Barisan Nasional, khususnya oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional di negeri Sarawak ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini sangat penting untuk memulakan satu isyarat bagi meniupkan satu gelombang baru kepada satu politik baru negeri Sarawak, bermula daripada
pilihan raya kecil di Parlimen Sibu. Kita memerlukan kepada satu politik baru negeri Sarawak. Bukan sahaja politik baru di negara Malaysia, tapi politik baru di negeri Sarawak. Iaitu kita mau politik baru yang berteraskan kepada kepimpinan yang punya integriti, yang punya keamanahan yang tinggi. Inilah yang telah diperoleh oleh masyarakat dan rakyat di negeri Kelantan 20 tahun. Inilah juga yang diperoleh oleh rakyat di negeri Selangor sudah lebih daripada 2 tahun. Inilah juga yang diperoleh oleh rakyat penduduk di negeri Pulau Pinang sudah lebih daripada 2 tahun. Dan inilah juga yang diperoleh oleh rakyat di negeri Kedah sudah lebih daripada 2 tahun. Dan inilah juga yang telah dirasai oleh rakyat negeri Perak selama 11 bulan. Rakyat negeri Perak hari ini, kalau tuan-tuan bertanya kepada mereka, mereka terasa satu kehilangan apabila berlaku rompakan terhadap kerajaan Pakatan Rakyat yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Maka rakyat Perak merasai satu kehilangan. Kehilangan kerana apa? Kerana mereka sudah hilang kepimpinan yang beramanah. Dan inilah yang dapat ditonton oleh masyarakat dan rakyat seluruh Malaysia kepada negeri-negeri kepimpinan yang dipimpin oleh Parti Pakatan Rakyat. Apa yang diperolehi oleh rakyat, walaupun hanya baru 2 tahun lebih Pakatan Rakyat memerintah negeri ini, apa yang diperoleh oleh rakyat? Kerana apa? Kerana persoalan pokoknya ialah kepimpinan yang bertanggungjawab, kepimpinan yang beramanah, kepimpinan yang berintegriti. Walaupun sumber hasil kita itu tidak banyak dalam kerajaan negeri yang kita perintah, tetapi oleh kerana kita berpegang kepada konsep, hasil yang kita peroleh oleh kerajaan di negeri Pakatan Rakyat ni kita kongsi bersama dengan rakyat. Tetapi hasil yang diperoleh oleh kerajaan negeri Sarawak ni cukup lumayan, tetapi bukan untuk dikongsi, dirasai nikmatnya bersama dengan masyarakat dan rakyat di negeri Sarawak. Kerana apa? Kerana kepimpinan yang tidak punya keamanahan, kepimpinan yang tidak punya tanggungjawab, kepimpinan yang tidak punya integriti yang tinggi. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lihat masalah tanah yang puluhan tahun, yang hanya menjadi nyanyian setiap kali pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil di negeri Sarawak. Kalau tuan-tuan nak lihat bahawa penyelesaian yang puluhan tahun gagal diselesai oleh Barisan Nasional, kena pastikan bahawa pilihan raya kecil Parlimen Sibu ini, kemenangan perlu kepada Richard untuk meniup dan memulakan gelombang baru, politik baru negeri Sarawak untuk membolehkan Pakatan Rakyat mengambil alih negeri Sarawak pada pilihan raya yang akan datang ini. Ini yang kita nak. Kita bukan sahaja nakkan penyelesaian kepada masalah tanah. Mungkin pada hari Rabu ini dia mari janji dan berbagai-bagai kepada tuan-tuan, kononnya soal jaminan untuk menyelesaikan. Tapi saya katakan bahawa isu dia bukan sekadar masalah tanah. Masalah tanah ialah masalah yang dihadapi oleh penduduk di dalam Don Nangka ini, di kampung Nangka ini. Tetapi masalahnya ialah masalah keseluruhan. Masalah yang dihadapi oleh rakyat di negeri Sarawak. Sebab itu kita nak perubahan-perubahan yang menyeluruh. Bukan perubahan sekadar penyelesaian kepada masalah tanah, tetapi perubahan kepada secara yang menyeluruh. Masalah tanah, kita nak penyelesaian itu bukan lagi hanya sebagai janji kosong oleh Barisan Nasional, tapi kita nak lihat penyelesaian masalah tanah diselesaikan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Sarawak yang bakal dibentuk dalam pilihan raya umum yang akan datang, insya-Allah. Ini yang kita harapkan. Sebab itu tuan-tuan, saya katakan bahawa ini sangat penting. Kalau selagi mana Robert yang menang, maka janji akan tinggal janji. Apakah saudara-saudara masih mau menjadi rakyat yang sentiasa hidup di dalam penipuan, berhadapan dengan penipuan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional di negeri Sarawak ini? Sebab itu saya katakan bahawa sudah cukup. Kita seharusnya berhenti di sini untuk terus menyokong Barisan Nasional. Sebaliknya, kita bersama dengan Pakatan Rakyat melalui calon DAP Richard untuk mewakili rakyat di Parlimen Sibu ini, insya-Allah.